Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Dah tak hari dah nak saya cakap Tadi Ustaz Razak sebut kita dalam musafir, dalam perjalanan. Apabila kita musafir, apa benda yang ada dalam fikiran kita semasa kita berjalan musafir? Yang ada dalam fikiran kita ialah sampai tak sampai ni, bila nak sampai, dah sampai ke. Kalau orang dulu dia naik kenderaan kan, kita sampai sekarang kita pun naik kenderaan, kita akan tengok dah sampai ke. Kalau dah kejut, kalau kita pergi mana-mana dengan anak kita, dia bangun, dia tanya dah sampai atau tak, bila nak sampai. Perjalanan menyebabkan kita merindui ataupun kita tertanya-tanya tempat yang kita pergi. Dan itu adalah kebaikan daripada ataupun hikmah daripada kita disuruh keluar untuk bermusafir, supaya kita menikmati ataupun melihat tempat yang lain, seperti mana yang berlaku di dalam perjalanan kita, khususnya ke Madinah ini, dan juga nanti kita akan ke Mekah. Semalam kita di Uhud. Bila kita pergi ke Uhud, kita tengok, kita bukan tak tahu cerita perang Uhud ni, lama daripada kecil kita tahu perang Uhud. Tapi apabila melihat Bukit Uhud dan kembali kita menceritakan tentang apa yang berlaku di Uhud, tidaklah sama dengan sekadar kita dengar cerita di dalam cerita Uhud di rumah kita ataupun di negeri kita. Sebab itu ada perbezaan antara ilmu al-yaqin dengan ain al-yaqin. Ilmu yang kita yakin dengan mata yang melihat sesuatu tempat. Dan sebab itulah lebihnya para sahabat dengan kurniaan Allah pada mereka hidup pada zaman Nabi, mereka melihat Nabi dan mengalami dan merasai bagaimanakah Nabi SAW. Kita dengar cerita Nabi, kita sayang pada Nabi. Macam mana mereka yang hidup melihat Nabi tu? Semalam kita cerita tentang Uhud. Macam mana melihat insan yang ditabalkan oleh Allah menjadi Rasul dalam keadaan berdarah pipi dia, patah gigi dia, tertikam pipi dia dengan besi, orang baling dengan batu kena dia, dihantam dengan pedang di bau dia. Ini adalah peristiwa-peristiwa yang menyebabkan sahabat lebih menghargai Nabi. Kita baca peristiwa, mereka melihat macam mana Nabi itu kena. Sebab itu apabila seorang datang kepada Nabi SAW dalam hadis yang kita tahu, dia kata, ya Rasulullah, mata sa'ah? Wahai Rasulullah, bila kiamat? Nabi kata, madza a'datta laha? Kau siap apa untuk kiamat? Nabi tak jawab soalan dia. Nabi tanya, kau siap apa untuk kiamat? Dia kata, ma'adatu bikathirin minas salati was-sawmi wala sawmi wala sadaqah walakinni uhibbullaha wa rasulah. Aku taklah bersiap banyak sembahyang ke, puasa ke dan sedekah, tapi aku mencintai Allah dan Rasulnya. Nabi SAW kata, anta ma'aman ahbabta, engkau bersama dengan orang yang kau sayang. Innaka ma'aman ahbabta, sesungguhnya engkau bersama dengan orang yang engkau sayang. Kata Anas riwayat yang tengok peristiwa ni, kata Anas, ma farihna ba'dal Islam farahana biqaulin Nabi anta innaka ma'aman ahbabta. Kami tidak pernah gembira selepas daripada masuk Islam, lebih gembira daripada perkataan Nabi, engkau itu bersama dengan orang yang engkau sayang. Kata Anas, Anas kata, fa'ana uhibbu Rasulullah wa Aba Bakrin wa Umar wa arju an akuna ma'ahum lihubbi iyahum wa in kuntu la a'malu bi'amalihim. Maka aku, kata Anas, aku sayangkan Rasulullah.
Aku sayangkan Abu Bakar. Aku sayangkan Omar. Aku harap aku dapat bersama dengan mereka. Maksudnya di akhirat kelak. Disebabkan aku sayang mereka, walaupun aku tak beramal macam amalan mereka. Tengok, Anas kata kan, Allah kata, ma farihna ba'dal Islam, farahna biqaulin Nabi, anta innaka ma'aman ahbabta. Kami tak pernah rasa gembira selepas Islam lebih daripada perkataan Nabi, engkau itu bersama dengan orang yang engkau sayang. Aku ni, kata Anas, aku sayang Allah, aku sayang Rasulullah, aku sayang Abu Bakar. Kita Abu Bakar ada. Aku sayang Omar. Aku harap aku dapat bersama mereka. Disebabkan sayang aku pada mereka, walaupun aku tidak beramal seperti dengan amalan mereka. Kalau Anas kata demikian, tentulah kita pun tak sama dengan amalan Nabi. Kita pun tak sama dengan amalan Abu Bakar dan Omar. Tapi yang tinggal untuk kita dengan mereka apa dia? Sayang kita pada mereka. Sayang kita pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada Abu Bakar dan kepada Omar. Dan Nabi kata, innaka ma'aman ahbabta, sesungguhnya engkau bersama dengan orang yang kau sayang. Maksudnya, mudah-mudahan kita masuk syurga, walaupun mungkin tentu dah syurga kita tak sama dengan syurga Nabi, tapi mudah-mudahan kita akan berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berjumpa dengan orang yang kita sayang, yang kita melihat, kita datang ke tempatnya, melihatnya, membaca peristiwanya, kejadian-kejadian berlaku dan pengorbanan yang dia lakukan. Nabi itu bukan seorang penceramah macam kita, mari ceramah, mari orang ajak main umrah, lepas tu suruh ceramah, orang betul ceramah. Nabi bukan macam tu. Lepas tu orang jamu pula, bagi makan nasi unta. Bukan macam tu. Ia satu perjuangan, melalui pengorbanan, penyiksaan, disiksa perasaannya, disiksa kehidupannya, untuk menjadikan dia sebagai seorang Nabi, yang mana Allah menyatakan itu makna ujian. Asyad dan nas bala, manusia yang lebih dahsyat, paling dahsyat ujian Allah ialah al-anbiya, para nabi. Sebab itu kita mungkin bila kita baca, apabila Nabi itu diberi gambaran yang salah oleh kita, Nabi itu seolah-olah Nabi ni jenis pakai baju ramai-ramai, lepas ikut ceramah makan nasi, lepas tu pakai jubah jalan. Itu gambaran yang salah tentang Nabi. Ia insan, pejuang, berkorban, kan, mengalami kesakitan, penderitaan. Bukan soal cedera saja, menguruskan manusia itu satu penderitaan. Dah urus orang, dah bawa pergi sana nak perang, lepas tu keluar 300 orang, kata apalah perang macam ni. Kita kalau bawa jemaah 30 orang, 3 orang tak mau tak jadi pergi, lepas tu kutuk kita pula. Perasaan kita, Haji Ismail pun bening, kan. Nabi bawa nak menentukan survival umat ni. Dah sampai ke medan perang, duduk di atas bukit, bersiap nak perang. Kalau 2 orang balik tak apa, 300 orang, jom kita balik. Tinggal 700. Lepas tu yang tak munafik pun, betul juga dia orang cakap tu. Macam tu lah manusia bila ramai-ramai. Ada seorang kata, kenapa orang kata berjuang tahan kat Madinah, ni yang sibuk nak mari Uhud ni apa? Lepas tu kalah pula. Betul tu orang cakap. Ini bukan soal. Sebab tu hidupnya dipenuhi dengan perjuangan. Apabila kita mengetahui itu, kita akan menghargai makna yang dikatakan Muhammad Rasulullah apabila kita datang ke sini. Cuma hubungan kita dengan Nabi itu bukan saja hubungan bukan hubungan cinta, tapi juga hubungan ittiba', hubungan mengikut yang dicinta. Ramai orang menzahirkan cinta pada Nabi. Sama ada dia beli serban, dia beli jubah, ataupun dia pakai kopiah, ada apa? Ada capal, tanda dia kuat sunnah, ataupun dia pakai kasut camel sebab dia Nabi pun naik unta, ataupun dia naik pakai kereta Ferrari sebab Nabi pun naik kuda, maka dia rasa dia melakukan amalan sunnah. Tetapi dia tidak sebegitu, kan? Ia tidak sebegitu. Ia adalah merupakan satu perjuangan, pengorbanan dan mengikut Nabi SAW. Berjayanya para sahabat bukan, kalau sayang, Abu Talib sayang kat Nabi.
protect Nabi. Tapi dia apa? Dia tak Islam. Sebab apa? Sehingga ke akhir hayat. Qul ya am la ilaha illallah. Wahai bapa saudaraku, kata la ilaha illallah, aku jadikan ia hujah untukmu di sisi Allah. Kata Abu Talib, hatta la yaqulan nas anna Abu Talibin ghayyara dinah. Janganlah sampai orang cakap pula Abu Talib pun ubah agama. Padahal dia dah protect Nabi. Ramai orang mungkin boleh sokong, tak apa saya tolong ustaz, tak apa. Tapi nak ikut tu tak boleh lah. Nak tolong boleh. Kita tak apa, terima kasih juga kan. Nabi terima kasih. Nabi terima kasih kan Mut'im bin Adi. Walaupun kafir tolong Nabi. Tapi sayang saja tak cukup. Abdullah bin Ubay bin Salul ikut Nabi. Ikut sampai ke Bukit Uhud. Semayang di belakang kat masjid Nabi. Abdullah bin Ubay bin Salul semayang sini. Tapi dia benci Nabi. Dia tak cukup satu syarat. So ramai orang keliru. Dia ingat sayang, majlis sayang Nabi. Bagus cinta Nabi. Tapi Nabi itu bukan hubungan sayang saja. Hubungan sayang dan ikut. Tanda kita sayang dia, kita ikut dia. Kita nak ikut apa? Kita ikut usul dia. Kita ikut akidah dia. Kita ikut salat cara dia. Kita ikut cara beragama cara Nabi. Kalau kita kata saya sayang Nabi, tapi saya ikut cara tok guru saya, tidak memenuhi. Ramai orang sayang Nabi, tapi bila orang baca hadis Nabi, dah dia kata kita macam amalan kita lain. Dia sayang setakat kempen sayang tu saja. Dia tak mau pergi kepada nas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amalan Nabi, apa yang Nabi buat, apa yang menjadi pegangan Nabi, macam mana solat Nabi, puasa Nabi, benda yang jadi rukun, haji Nabi dan seumpamanya. Dan mudah-mudahan kita ni ada sayang, kita berusaha untuk ikut apa yang kita mampu untuk ikut. Bahkan kita sebenarnya mampu, cuma kelemahan kita, lebih banyak kadar kita mengikut Nabi dengan sayang, lebih dekatlah hubungan kita dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih banyak. Cuma saya nak sebut sikit satu dua. Tadi saya nak kalau ada soalan, jawab soalan dulu. Cuma saya terlupa nak bagi tahu. Siapa yang first datang ke Saudi ni tajuk lain lah. Dia mungkin tak tengok tentang perkembangan Arab Saudi ni. Arab Saudi ni di bawah era baru dia ni, Vision 2030 ni. Dia nampak macam begitu bersungguh ke arah kemajuan lah. Dan kita tengok kamera merata-rata ni. Semalam kami pergi Universiti Madinah dengan Syekh Mahmud Abdul Rahman. Syekh Mahmud Abdul Rahman ni apa, orang bapa dia dulu, ada cerita sikit lah samping, mari belajar di Malaysia, orang Kedah, lepas tu sambung belajar di Mekah, menuntut sampai alim, kemudian duduk di Mekah mengajar nahwu dan saraf, mengajar fiqh Syafi'i. Syekh Mahmud cerita kat kami dulu, dia selalu cerita ni. Dia kata rumah dia tu, dia seingat dia daripada kecil tak ada hari lah yang tak ada tetamu. Mak dia ni kira tak renti ya. Orang tanya lah kan dapur ni. Tengah malam pun ayah dia kalau orang ketuk buka rumah memang bagi orang tumpang. Ayah dia mari sini. Dia lahir di sinilah, family dia semua lahir di sini. Jadi dia warga Saudi ya. Boleh cakap Melayu kerana dengan dia kata mak dia belajar bahasa Melayu dengan mak dia. Ayah dia cakap dengan anak semua bahasa Arab. Cakap dengan mak bahasa Melayu, tapi cakap dengan anak bahasa Arab. Dan saya sebut ni sebab orang Arab ni jarang bagi orang pegang jawatan tinggi, jawatan yang dilantik oleh raja. Syekh Mahmud ni dia jadi timbalan rektor Universiti Madinah. Orang Melayu lah, tapi ialah kelahiran sini, rakyat sini lah. Dia selalu dia dapat Ma'had Hijrah Perlis apa ni. Dia dah pencen dah, aktif, dia banyak tolong orang Malaysia, tapi universiti dia masih ambil khidmat dia tu. Dia jadi setiausaha senat Universiti Madinah. Sebab tu siapa
ada anak-anak ni ada bagian kenal Syekh Mahmud ni, pasal dia banyak tolong juga budak-budak Malaysia ni kat sini. Syekh Mahmud, kami pergi ke rumah dia tu, lepas tu pergi universiti nak cerita pasal kamera ni. Ada kereta rosak atas jalan tu, dia duk tolak sekejap je polis dah datang kan. Dia tolak, maksudnya dia ke mana-mana kita ni ada apa, kamera yang banyak. Semalam mungkin tengok ada polis datang ke bas tu cari saya, sebab dia kata dia punya kamera tu tengok terlalu banyak sangat. Saya pergi tempat ni orang duk berhenti ambil gambar. Jadi dia kata kami minta maaf, kami nak tahu kau siapa. Polis. Lepas saya beritahu tak apa ni. Terima kasih lah, dia tak ada apalah. Dia cuma pasal dia nak buat report tu. Pasal apa orang duk tahan dia ni ambil gambar. Saya dah cuba elok dah benda tu. Saya jalan tunduk tu, tapi kadang-kadang tapi dia, maksudnya kamera dia tu, saya cerita dia boleh analisa gambar-gambar ni. Pasal apa orang ni duk tahan dia ni. Jadi dia nak tahu ni siapa, awak siapa. Dia kata tak ada apalah, untuk kami ni. Saya kata saya okey, saya pun tahu saya takbiran. Dia tahu untuk kepentingan kau juga. Kalau ada apa-apa takut, kami kena tahu. Betul, dia ambil gambar dan kemudian. Tapi maksudnya dia ke arah, mungkin lagi 3-4 tahun kita mari dia ke arah maju. Dia ialah negara kita pun sama. Siapa masuk negara kita, kalau lain sikit polis dia mesti ada maklumat lah. Dia mesti tak boleh, pasal apa orang nak ambil gambar dia ni sangat kan. Kita mungkin akan tengok kerana Saudi ni dia banyak dia mula dah ada produk-produk dia tu. Saya sebut ikan dia, dulu dia ambil orang punya ikan, dia ternak, sayur dia tanam, dia ke arah nak tak mau bergantung lagi pada ni semua ni. Dia nak maju ke depan. Polis dia dulu kita sampai airport ni, kita tengok first, kita tengok ni perempuan jaga ni. Dulu kita pergi Qatar, kita Dubai apa memang ada perempuan, Oman apa semua. Saudi tak. Saudi ulama-ulama dia tak benar kan, tapi dia dah skip ulama-ulama dia dah. Perempuan boleh kerja kan. Dan saya tengok bagus perempuan kerja. Ada orang kata perempuan ni biasalah, kadang-kadang dia hari cerewet, ada hari dia okey. Tapi dia kalau kerja, dia tak adalah masa nak pergi minum teh, hisap rokok kan. Itu dah bagus, dia kerja betul-betul. Cuma dia datang kertas, kau salah, aku tak adalah nak kira salah lah juga kan. Kalau lelaki ni kadang-kadang dia tak kena kat lain, tapi kadang-kadang boleh berkira. Tak tahu orang perempuan marah tak setuju kot. Itu sampingan. Okey, kalau tak ada soalan kita boleh, saya tahu tuan-tuan nak pergi shopping. So kalau tak ada soalan kita ada soalan? Nak tanya Haji Ismail. Semua kena daftar ke nak pergi haji? Nak pergi umrah? Daftar maksudnya? Booking. Semua dah dapat? Ada yang tak dapat kan, tapi kita dah muasasah dah standby sana. Keluarkan surat. InsyaAllah. Dan kita akan kasih tag lah, siapa yang tak ada yang akan dapat tag. Saya bukan hukum, tapi saya nak bagi pandangan. Bila kita sampai sana, kita sampai pukul berapa? Dijangka sampai pukul berapa Mekah? 7 lebih dapat. Lepas tu kita mungkin sampai, kita sembahyang Isya apa semua kan, Maghrib Isya. Kita mungkin letih. Terpulang lah, dia bukan. Elok juga saya rasa kita buat umrah dalam keadaan kita segar. Sebab kadang kita tak segar, kita buat macam nak cepat habis. Kita masuk dalam masjid, kita tawaf dalam keadaan kita segar. Kita tak rasa Allah lambat lagi kau 7 ni. Jadi kita tak ada zauq gitu. Jadi kita patut tawaf dalam keadaan segar, dan kemudian kita kena bagi setiap tawaf ni baca Quran pun boleh. Sembang pun tak batal tawaf ni. Tapi berdoa, walaupun nak doa, tak adalah doa khusus melainkan doa antara rukun Yamani dengan Hajar al-Aswad saja. Kita baca Rabbana atina fid dunya hasanah. Yang lain tu banyakkan doa.
Lepas pada tu kita lepas tawaf kita solat, kalau kita di makam Ibrahim, kalau kita ada ruang di situ, kalau tak ada di mana-mana sajalah. Cuma lepas pada tu kita akan sa'i pun macam tu, naik atas sofa kita tak payah kalut. Nabi naik dan menghadap ke Kaabah, Nabi doa. Di atas Marwah pun dia doa. Banyakkan doa. Tapi kalau kita letih, jalan pun dah tak, sebab tu Nabi dalam solat pun Nabi tak bagi solat dalam keadaan mengantuk. Solat sunat lah, kita bangun mengantuk sangat, kita sampai kita pun tak tahu kita kata apa. So saya mencadangkan, bukan ni, sampai tu kalau siapa yang kuat dia okey, dia pergi buat. Kalau dia ada, dia boleh rehat dulu. Tidur tak batalkan apa kan, tak membatalkan kita punya ihram. Kita tidur ke, hatta kita nak pergi mandi, kita boleh mandi. Kita boleh mandi, boleh pakai kain tu balik pun. Nak pakai kain lain pun, kain ihram lain pun, kita bawa 2 pasang apa kan, kita boleh pakai. Perempuan nak tukar baju lain pun dia boleh tukar. Tidak jadi masalah. Kemudian dia pergi dengan keadaan yang segar untuk dia buat umrah tu. Dia pergi dengan keadaan yang segar untuk buat umrah.